Saudara Perdana Menteri mengarahkan agar Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD diaktifkan segera bagi persediaan menghadapi monsun Timur Laut. Perkara itu dimaklumkan menerusi kenyataan yang dikeluarkan selepas Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat JPBP. Menurut Perdana Menteri, berdasarkan laporan kesiapsiagaan Met Malaysia, fasa peralihan monsun akan bermula pertengahan September sehingga November. Jangkaan monsun Timur Laut bermula pada November ini hingga Mac tahun depan. Dengan secara keseluruhannya, 79,549 pegawai dan anggota agensi keselamatan serta penyelamat di semua peringkat berada dalam keadaan bersiap siaga sepenuhnya dengan sokongan pelbagai aset. Mesyuarat juga bersetuju supaya bunyi amaran awal berbeza dengan bunyi siren yang lain seperti ambulan dan kereta peronda polis bagi mengelakkan kekeliruan. Pengumuman berpindah akan dibuat pihak berkuasa dari semasa ke semasa melalui sistem pembesar suara. Dalam usaha memantapkan kesiapsiagaan keluarga Malaysia, 155 program pengurusan risiko bencana berasaskan komuniti CBDRM disediakan. Bagi aspek pengurusan penduduk terjejas, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah bersiap sedia untuk mengaktifkan 6,010 pusat permindahan sementara PPS di seluruh negara. Kementerian Pendidikan turut diarahkan supaya asrama-asrama sekolah yang tidak dihuni pelajar digunakan ketika bencana berlaku. Melihat semula kaedah rantaian makanan dan pengedaran dengan mewujudkan satu pusat yang efisien, itu antara cadangan pasukan khas jihad tangani inflasi bagi menangani masalah inflasi dan kos sara hidup yang dihadapi rakyat. Pengerusinya, Tan Sri Ona Musa berkata langkah tersebut dilihat berupaya meningkatkan pengeluaran produk makanan dalam negara dan meningkatkan alternatif negara pengimport makanan. Antara yang dicadangkan untuk kita melihat semula kepada kaedah rantaian bekalan makanan dan pengedarannya untuk mempunyai pusat-pusat one stop yang lebih efisien, yang lebih integrated, yang lebih orang kata mengurangkan kemungkinan kenaikan harga yang tidak diperlukan. Juga pengesyoran supaya kita melihat kepada sumber-sumber negara alternatif bagi barangan-barangan yang kita import. Sebagai contoh, kalau kita banyak mengimport katakanlah ayam daripada sumber tertentu, daripada negara tertentu, kita harus mula melihat kepada negara-negara yang lain juga sebagai alternatif untuk mengurangkan kos barangan yang kita import. Cadangan tersebut katanya akan diperhalusi pihak urus setia Jawatankuasa sebelum keputusan dapat dibuat. Sementara itu, Tan Sri Anwar memaklumkan program jualan murah keluarga Malaysia JMKM berjalan lancar dan memuaskan. Namun, masih ada ruang penambahbaikan yang boleh dilaksanakan. Tambah beliau, usaha juga perlu dilipat gandakan di beberapa negeri seperti Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Kita juga mengambil maklum tentang progres kemajuan jualan murah keluarga Malaysia. Seperti mana yang saya umumkan dalam mesyuarat yang lalu, menjelang pertengahan September kita mahu melihat pelaksanaan 100% di 639 kawasan-kawasan. Ternyata kita belum mencapai tahap tersebut sehingga sekarang ini telah meningkat banyak, iaitu sejumlah 454 pusat-pusat jualan murah keluarga Malaysia yang telah terlaksana, dan menjelang hujung minggu ini jumlah ini akan meningkat lagi. Bermakna pada minggu ini telah naik kepada tahap 71%, dan kita harap usaha itu perlu dilipat gandakan, terutama sekali di beberapa negeri yang agak perlahan pelaksanaannya. Pemakluman kepada orang ramai menerusi siaran radio tempatan juga perlu ditambah baik. Tan Sri Anwar berkata demikian dalam sidang media pasukan khas jihad tangani inflasi di Putrajaya.
Baik, juruterbang sebuah helikopter yang terputus hubungan dengan Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur sebelum dilaporkan hilang di kawasan Bidor sejak petang semalam ditemukan maut di lokasi insiden. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Yusri Hassan Basri mengesahkan perkara itu berkata, mayat juruterbang berkenaan ditemukan dalam kokpit helikopter oleh pasukan pencari dan penyelamat pagi tadi. Jam 10.12 hours, Udara 38 iaitu pasukan PJU PDRM maklumkan mangsa berjaya dikeluarkan oleh TDM dan dibawa ke Hospital Bainon Ipoh. Pada 10.30 hours, helikopter TDM telah sampai di Ipoh untuk menghantar mangsa ke hospital. Pada 10.40 hours, mangsa telah dibawa dengan menaiki ambulans ke Hospital Raja Pemasyari Bainon Ipoh untuk tindakan selanjutnya. Siasatan mendapati identiti juruterbang itu dikenali sebagai Si Kin Richard Chan, 58 tahun, merupakan warga negara Hong Kong dan keluarga mangsa telah dimaklumkan oleh pihak syarikat. Bangkai pesawat jenis Eurocopter milik sebuah syarikat swasta itu telah diserahkan kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM untuk tindakan dan siasatan lanjut. Baik, menerusi hantaran di laman Facebook, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong memaklumkan pihaknya masih menunggu laporan hospital untuk mengesahkan punca dan waktu kematian mangsa selain telah mengarahkan CAAM untuk menyediakan laporan lengkap. Sementara itu, kenyataan CAAM menyebut siasatan mengenai insiden akan dijalankan Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia. CAAM juga mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa dan merakamkan penghargaan kepada semua anggota pasukan SAR. Kompleks sejarah Pasir Salak bakal dibangunkan semula. Satu jawatan kuasa warisan negeri juga kata Exco Perumahan Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri, Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi, telah ditubuhkan pada Julai bagi mengkaji perkara berkenaan. Lembaga muzium turut meluluskan anggaran RM1 juta bagi kerja-kerja pembaikan kompleks tersebut secara berfasa. Meliputi kerja-kerja bagi bangunan terowong sejarah, galeri kerja, rumah kutai 1, tempat parkir berbumbung, tandas pelawat dan juga bala lintang Datuk Maharaja Lela yang berada di dalam kawasan kompleks tersebut. Bagaimanapun kita mempunyai pembangunan fasa 2 tetapi itu masih lagi dalam kajian jawatankuasa warisan negeri. Pembangunan akan dimulakan pada 2023 dalam tempoh setahun dan kompleks berkenaan tidak akan ditutup sepenuhnya berikutan pembangunan secara berfasa. Saudara, menerusi peruntukan RM23.86 juta, kerja pembaikan cerun dan jalan dari Kampung Bawang ke RPS Legap Sungai Siput Utara Kuala Kangsar dijangka siap sepenuhnya Mac 2025. Projek melibatkan pembaikan 11 cerun serta jalan kritikal di sepanjang laluan berkenaan telah bermula sejak 7 September lepas. Jadi tujuan projek ini adalah untuk membaiki lokasi cerun, runtuh yang berisiko tinggi dan membaiki jalan yang rosak bagi memastikan jalan yang terjejas oleh kegagalan cerun adalah selamat dan selesa bagi pengguna jalan raya, terutama penduduk luar bandar di negeri Perak. Dan tadi saya telah membangkitkan kepada pihak JKR dan pihak Pejabat Kewangan Negeri di segi pembaikan jalan perlu disegerakanlah melalui peruntukan Maris. Beliau terdahulu merasmikan Majlis Pecah Tanah projek pembaikan cerun dan jalan di Sungai Siput. Polis Pulau Pinang sedang mengesan seorang pembantu rumah wanita warga asing yang dipercayai melarikan diri bersama barang kemas bernilai RM69,000 milik majikannya di Taman Bukit Kamis lepas. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah SCP Tan Cheng San berkata, polis menerima laporan yang dibuat seorang doktor memaklumkan pembantu rumahnya berusia 27 tahun melarikan diri.
Laporan kedua polis dibuat selepas menyedari kehilangan barang kemas ketika mahu mengambilnya dalam sebuah almari. Pemeriksaan polis ke atas almari pula tidak menemui sebarang kesan umpil dan dipercayai suspek mempunyai kunci. Suspek telah bekerja dengan mangsa selama 3 bulan dan mengajikan sendiri suspek tanpa menggunakan khidmat ejen. Jadi salah satu disadvantage ataupun orang kata apa, kelemahan yang kita mengaji orang gaji tidak melalui agensi macam ni lah. Kita ambil sendiri, kita tak tahu dia akan pergi ke mana. Jadi alamat dia pun kita dapat tahu dan kita tengah follow up lah. Nombor handphone dia pun semua dah tutup dah. Daripada CCTV yang kita kesan, dia keluar pukul 1 pagi. Ada satu kereta standby bawa dia. So kita sedang menjejaki kereta yang bawa dia lah. Dikenali sebagai Eka Lestari, suspek melarikan diri bersama pasport dan pihak berkuasa percaya suspek masih berada dalam negara. Baik saudara, untuk perkembangan cuaca semasa langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Nur Syazlinda Hanif. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat paparan gema radar pada ketika ini. Dilihat hujan dari buk petir sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar pedalaman semenanjung Malaysia pada petang ini, terutamanya melibatkan kawasan di negeri Perak, Kelantan dan juga di pedalaman Pahang. Juga turut dilihat hujan di 1-2 tempat melibatkan daerah Kuantan dan juga pantai timur negeri Johor. Keadaan hujan ini dijangka boleh berlarutan dalam tempoh masa 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Baik, seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur. Dilihat di sini hujan dari buk petir sedang berlaku di hampir keseluruhan bahagian di negeri Sabah, terutamanya di bahagian utara negeri Sabah. Manakala bagi negeri Sarawak pula kita dapat lihat di sini keadaan hujan dari buk petir sedang berlaku di hampir keseluruhan pantai barat negeri Sarawak dan juga di sekitar daerah Limbang. Keadaan hujan ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada ramalan cuaca di sebelah malam. Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan dari buk petir di sekitar pedalaman dan juga perairan pantai barat negeri Sarawak. Juga turut dilihat hujan berpotensi untuk berlaku di bahagian pedalaman negeri Sabah. Manakala bagi semenanjung Malaysia dijangkakan untuk keadaan cuaca cerah pada malam nanti. Namun yang demikian, hujan dari buk petir masih lagi boleh berlaku di perairan pantai timur dan juga Selat Melaka Selatan. Justru itu orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan amaran yang bakal dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.
Baik, produk makanan halal mampu tarik pelancong. Antara tumpuan berita dari Bumi Kenyalang. Bu Mawin, teruskan dengan berita sepenuhnya. Ya, betul Alif. Malaysia mampu tarik pelancong dengan produk makanan halalnya. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, dengan lebih 2 bilion populasi Muslim di dunia, sektor itu mempunyai pasaran yang luas untuk dibangunkan oleh usahawan Sarawak. Malah pendekatan Malaysia dalam membangunkan industri halal menarik perhatian beberapa chef terkemuka di negara jiran. Dengan adanya produk halal akan memudahkan lebih ramai pelancong dari negara Islam untuk datang dan mengakses keunikan yang terdapat di Sarawak. Datuk Seri Nancy berkata demikian pada majlis penutupan Karnival Mini Kebudayaan dan Kesenian Islam 2022 di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuching. Tambahnya, Malaysia menerima purata 5.3 juta kedatangan pelancong Islam dengan janaan mencecah $3.8 bilion Amerika sebelum pandemik COVID-19 melanda. Sementara itu, menyentuh tentang penganjuran karnival itu, beliau berharap skopnya dapat diperluaskan lagi bagi menarik lebih ramai penyertaan dari negara luar yang juga berminat dalam kesenian Islam. Golongan yang berminat untuk berkecimpung dalam sektor penternakan khususnya di Limbang disaran supaya merujuk kepada pihak Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Menterinya Dato' Hasbi Habibullah berkata pihaknya telah pun menyuarakan agar program penternakan ayam yang dilaksanakan melalui Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan atau FELCRA di bawah kementeriannya dapat dilaksanakan di negeri ini dan Sabah. Bersama saya juga YB Datuk Rahman, Timbalan Menteri Pertanian Sarawak ini, iaitu tentang mungkin siapa yang berminat kita boleh membantu juga, membantu apa cara sekalipun bagaimana nak membantu mereka untuk membuka ladang ayam dan sebagainya, untuk pengeluaran telur dan sebagainya. Boleh, insya-Allah kalau ada yang berminat kita menghubungkanlah kalau ada yang berminat. Ujar beliau langkah ini bagi menjadikan daerah Limbang sebagai salah satu pembekal produk berasaskan ayam. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Merdeka 8 Parlimen bersempena Hari Malaysia 2022 di Limbang. Terdahulu dalam ucapan, Datuk Hasbi berharap lebih banyak lagi program seumpama ini dilaksanakan sebagai wadah untuk masyarakat mendapatkan maklumat tepat serta membina jaringan kukuh antara rakyat dan kerajaan. Beliau turut menzahirkan ucapan tahniah kepada semua pihak, khususnya Jabatan Penerangan yang telah bertungkus lumu sepanjang program tersebut. Satu kajian menyeluruh berkaitan kawasan Bintulu akan dilakukan bagi mempertingkat aspek pembangunan kawasan tersebut. Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom berkata, kajian itu akan melihat kepada pelbagai aspek termasuk demografik bagi memastikan pembangunan diperluas sehingga ke Miri. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Kemenar berkata kajian itu akan dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri susulan permintaan Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud yang disampaikan dalam kunjungan hormat bersama Tun Pehin Sri Taib di kediamannya di Demak Jaya, Kuching. Tun voiced out his concern. A study need to be done to make sure that people in Bintulu will feel the positive impact of this development. So therefore, I think the Sri SS telah pun mengambil kira dan kita memang sudah ada study. But we want to see the demographic study of it, how to develop, to spread out to Sebau and to Tatau, to Tanjung Kedurung, all the way to Semalaju. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi memberitahu kunjungan hormat itu juga adalah bagi menjemput Tun Pehin Sri Taib serta isteri Tuh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib untuk merasmikan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sarawak di lapangan terbang lama Bintulu pada Jumaat ini.
Katanya acara itu juga dijangka dihadiri Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuan Kebujang. Mengulas lanjut, beliau yang juga Menteri Bertanggungjawab bagi sambutan tersebut memberitahu beberapa program telah disusun atur, antaranya acara berbasikal sejauh 20 km bersama Premier Sarawak yang akan disertai 400 pengayuh basikal. Manakala bagi acara rasmi pula akan bermula pada pukul 7 malam. Kemudian diikuti konsert kebudayaan dan nyanyian daripada artis-artis tempatan. Ujarnya seramai 5,000 orang dijangka memeriahkan sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Sarawak itu nanti. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah menyuarakan rasa sedih dengan kejadian seorang bayi lelaki yang baru dilahir dan ditinggalkan berhampiran sebuah rumah di Batu Sembilan, Jalan Kuching Serian pada Khamis lepas. Kes terbabi dilaporkan oleh sebuah akhbar tempatan dalam terbitan pada Sabtu lalu. Dalam satu kenyataan, Datuk Seri Fatimah berkata, tindakan sedemikian bukan sahaja mengundang bahaya kepada keselamatan bayi berkenaan, namun turut memberi kesan kepada status kewarganegaraan bayi yang tidak berdosa itu. Beliau menegaskan ini kerana di ruang kewarganegaraan sijil lahir bayi terbabit akan dicatat status kewarganegaraan belum ditentukan. Ia sekaligus akan menimbulkan kerumitan kepada bayi itu untuk mendapat kemudahan yang biasa dinikmati sebagai rakyat Malaysia. Datuk Seri Fatimah menambah, menerusi program advokasi untuk mengelak kes kehamilan dalam kalangan pelajar atau belia, pihak kementerian selalu menekankan tentang bahaya kehamilan di usia remaja. Selain itu, sebagai langkah pencegahan, sekiranya berlaku kehamilan remaja di luar perkahwinan, mereka dinasihatkan untuk selalu memaklumkan tempat yang perlu dituju. Baik, sementara itu dalam perkembangan lain, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah menggalakkan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesihatan secara tahunan sebagai amalan gaya hidup sehat. Beliau menjelaskan ini memandangkan masyarakat keseluruhannya menjadi masyarakat menua secara perlahan. Datuk Seri Fatimah menambah adalah penting juga bagi golongan muda untuk melakukan perkara yang sama dalam usaha menjaga kesihatan mereka. Beliau mengulas kenyataan yang dikeluarkan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin yang menyatakan cadangan agar majikan memberi cuti tambahan sehari kepada pekerja untuk jalani saringan kesihatan. Datuk Seri Fatimah menambah amalan ketika ini adalah sama ada mengambil cuti daripada cuti tahunan atau sesetengah majikan membenarkan mereka pergi untuk menjalani pemeriksaan kesihatan dan kembali bekerja setelah selesai pemeriksaan. Tambahnya, pencegahan merupakan strategi intervensi awal selepas pemeriksaan kesihatan yang akan membantu mengurangkan penyakit serius. Baik saudara, perkembangan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Ya, baik, terima kasih Bu Mawin. Seterusnya, fokus negeri di bawah bayu. Sabah memaksimumkan penggunaan teknologi dan inovasi sektor sawit. Untuk laporan penuh langsung bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Ya Alif, Sabah akan memaksimumkan penggunaan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan produktiviti, daya saing dan pembangunan sektor minyak sawit negeri ini. Ia bagi mewujudkan peluang perniagaan terbaik kepada pemain industri untuk mencemuri sektor hiliran. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinur berkata, Sabah mempunyai 9 kilang penapis minyak sawit dengan kapasiti pemprosesan 7.48 juta tan setahun, manakala 2 kilang biodiesel berkapasiti 300,000 tan bahan api setahun. Sabah terus membangunkan kluster perindustrian minyak sawit POIC Lahad Datu dan Sandakan sebagai hub pembangunan industri sawit dengan kemudahan utiliti dan infrastruktur lengkap. Ketua Menteri berucap rasmikan seminar dan pameran teknologi TOT berasaskan Sawit Sabah 2022 di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan timbalannya yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Dato' Dr. Joakim Gunsalam.
Turut hadir Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, Datuk Willy Mongin. Dalam majlis ini turut dilancarkan produk baja Biogano EF, hasil usaha antara Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB dan Sabah Softwoods Hybrid Fertilizer Sinar Berhad untuk kawalan dan pencegahan penyakit ganoderma pokok sawit. Turut berlangsung penyerahan surat niat kerjasama pengkomersialan teknologi pengeluaran produk pencuci berasas sawit antara MPOB dan Konsortium Koperasi Penanam Sawit Mampan Sabah. Sementara itu, dalam sidang media, Datuk Dr. Joakim berharap agar usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS di negeri ini meneroka peluang perniagaan dalam sektor sawit yang berupaya menjana pendapatan dan ekonomi negara. Sabah mempunyai keluasan tanaman sawit 1.52 juta hektar dan merupakan pengeluar kedua terbesar minyak sawit negara. My wish kepada semua MPOB dan juga usahawan-usahawan sini, kita dapat menjalin satu kerjasama yang erat supaya produk-produk sawit ini boleh diperbuatkan di Sabah. Especially we come up with the investor potential to work with the MPOB to produce produk-produk keluaran daripada sawit ni. Menurut Dr. Joakim lagi, MPOB telah membangunkan banyak teknologi baharu dalam sektor hiliran sawit. Sehingga kini, 709 teknologi dan 194 perkhidmatan untuk tujuan pengkomersialan diperkenalkan MPOB. Sebanyak 32.29% atau 229 teknologi dan inovasi telah pun diterima pakai dan dikomersilkan pihak industri dan usahawan tempatan. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK terus mempergiat usaha pembangunan pelancongan berasaskan komuniti CBT termasuk dengan menggalakkan pewujudan inap desa atau homestay di kawasan berpotensi. Terbaru ia dilaksana di Kampung Darau Laut yang merupakan lokasi ketiga selepas Kampung Kalansanan dan Kampung Kombuni Inanam. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir berkata, inisiatif CBT dijalankan di BKK adalah bagi memastikan Bandaraya Kota Kinabalu menjadi destinasi pilihan pelancong. Bagi homestay ini, pelancong-pelancong terutama sekali daripada luar negara dapat feeling bagaimana kehidupan di sesebuah kampung yang tinggal di homestay ini. Jadi pelancong ini, peminatan mereka ini banyak. Ada yang suka mendaki Gunung Kinabalu, ada yang suka masuk ke hutan, ada yang suka pergi ke laut. Tetapi ini adalah satu daripada alternatif bagi mereka untuk datang ke Sabah dan tinggal di homestay ini. Beliau memberitahu media selepas merasmikan homestay Darau Wetland dan hari terbuka eko pelancongan Tanah Lembap di Kampung Darau Laut. Sementara itu, penyelaras homestay Darau Wetland, Anan Usoh berkata, idea membuka inap desa ini tercetus setelah mendapat kursus dan bimbingan daripada DBKK. Idea ini tercetus daripada program DBKK yang dibuat sebelum ini. Kami melalui kursus pengetahuan dan bimbingan daripada DBKK. Salah satu daripada idea ini adalah kami mendapat bimbingan untuk membuka homestay. Antara aktiviti dijalankan inap desa ini, pelayaran sungai, berkayak, memancing, memungut lokan, persembahan kebudayaan serta kelas memanah tradisional. Agensi Pelaksanaan Ekonomi dan Koordinasi Strategik Nasional Laksana telah mengenal pasti isu-isu kritikal yang memerlukan perhatian di negeri ini. Ia khususnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur pendidikan serta bekalan air bersih di kawasan luar bandar. Ketua Pegawai Operasi Laksana Reza Hatta berkata, usaha tambah baik menangani isu berkenaan perlu diambil demi kesejahteraan rakyat. Mengutamakan apa yang lebih kritikal ketika saat ini. Kita juga kena pasti bahawa antara isu-isu yang ingin diketengahkan yang boleh kita kerjasama ialah seperti bantuan dari segi pendidikan dan juga infrastruktur bangunan premis-premis berbentuk institusi pendidikan yang boleh kita cuba baiki. Beliau ditemui media selepas kunjungan terhadap isteri Yang di-Pertua Negeri Tuan Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan mengenal pasti peluang kerjasama pelaksanaan program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Laksana bersama agensi lain di negeri ini.
Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Laksana Datuk Wira Syahrul Nazri Abdul Rahim. Harapan Belanjawan 2023, Kementerian Belia dan Sukan Sabah KBSS mengharapkan belanjawan yang bakal dibentang bulan depan merangkumi peruntukan pembangunan belia khususnya di Sabah dan Sarawak. Menterinya Datuk Elron Angin berkata ia penting bagi melengkapkan persediaan golongan belia sebagai pewaris pentadbiran negara pada masa akan datang. Melihat kepentingan belia negara dan melihat ini sebagai satu aset negara dan melihat apa juga kebaikan yang akan diceburi oleh belia ini patut dilihat oleh kerajaan pusat dan memberi bajet yang khusus atau yang sesuai atau yang cukup untuk belia itu. Datuk Elron menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan sambutan Hari Belia Negara peringkat bahagian pedalaman atas 2022 di Padang Bandaran Keningau. Sementara itu, beliau memaklumkan bagi membantu peniaga belia, KBSS akan menyampaikan bantuan sekali beri dalam masa terdekat. Ia merangkumi bantuan RM2,000 bagi peniaga belia yang baru memulakan perniagaan dan RM5,000 kepada peniaga yang sudah lama beroperasi. Sekumpulan nelayan mengambil inisiatif mengadakan konvoi berperahu membawa jalur gemilang menyusuri Sungai Padas bermula dari Pekan Lama Beaufort ke Kampung Swasa Beaufort bagi menyemarakan lagi sambutan Hari Malaysia. Pelepasan konvoi disempurnakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan Ruslan Muharram. Konvoi berperahu ini diharap dapat menyampaikan mesej cintakan negara sekaligus meningkatkan semangat patriotisme khususnya dalam kalangan golongan muda. Mungkin masa akan datang kita akan upgrade menjadi satu tarikan terutama sekali kepada pelancong-pelancong yang datang di daerah Beaufort bahawa konvoi perahu-perahu nelayan ini akan membawa jalur gemilang menyusuri Sungai Padas ini yang sudah pasti akan memberi kesan yang sangat positif kepada masyarakat di luar sana. Saya amat berbangga dengan acara begini, lagipun saya memang bersemangat untuk menjayakan program seperti ini. Sebelum ini kita membuat program secara tertutuplah di kawasan sendiri dan ini kita melebarkan sayap supaya komunitas sekitar Beaufort terutama Dun Lumadan ini agar terdedah dengan untuk kesedaran Hari Malaysia kita ini, yaitu kita disatukan dalam semua negeri-negeri di bawah payung Malaysia. Konvoi menyusuri sungai sejauh kira-kira 30 km disertai 50 nelayan menggunakan 20 bot. Baik, sekian berita dari Sabah untuk petang ini. Teruskan bersama Berita Wilayah untuk perkembangan dalam negeri. Terus kibarkan jalur gemilang dan sama-sama kita semarakan Bulan Kebangsaan. Kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Ya, Redwin, terima kasih. Baik, langkah memperketatkan pemeriksaan keluar masuk Labuan Sabah disambut baik. Bagaimanapun, Ahli Dewan Negara Senator Dato' Bashir Alias meminta agar pihak Imigresen Sabah membenarkan kemasukan pendata asing yang menggunakan dokumen seperti pas burung-burung dan pas banci untuk kembali ke negeri itu. Bagi kawalan kemasukan ke Labuan pula, beliau memohon agar Imigresen Labuan hanya mengiktiraf dokumen seperti pasport antarabangsa dan IMM 13. Kita tidak mengiktiraf, maknanya kita Imigresen Labuan kita akan perketatkanlah supaya pas burung-burung tidak masuk ke Labuan. Tetapi bagaimanapun kita meminta Imigresen Sabah menerima pas burung-burung ini untuk mereka yang ada di Labuan untuk balik ke Sabah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan mesyuarat UMNO bahagian Labuan. Walaupun harga minyak sawit CPO naik sedikit, jawatankuasa telah memutuskan untuk menurunkan lagi harga maksima minyak sawit botol 5 kg daripada RM34.70 kepada RM33.50. Manakala harga minyak masak bagi 3 kg akan diturunkan daripada RM21.70 kepada RM21.10, 2 kg
kg diturunkan daripada RM14.70 kepada RM14.30 dan harga minyak 1 kg daripada RM7.70 kepada RM7.50. Dan kita berpuas hati dengan SUR yang dikemukakan oleh KP dan DCP, harga minyak boleh terus diturunkan. Baik, untuk laporan dari Kuala Lumpur, langsung bersama Faiz Syahira Nizam. Silakan. Baik Alif, kita mulakan laporan wilayah barat dengan perkembangan ini. Nilai bantuan bina baharu Program Perumahan Rakyat Keluarga Malaysia PRKM yang sebelum ini dikenali Program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT dinaikkan. Membina rumah baru di Semenanjung dulu seunit harganya RM56,000 seunit rumah. Tapi dengan kelulusan kabinet seunit rumah menjadi RM66,000. Bagi bina baru di negeri Sabah dan Sarawak dan juga di wilayah Persekutuan Labuan, harga lama RM68,000. Kabinet telah meluluskan pada 26 Ogos harga baru RM79,000 seunit. Ketika mengumumkan kenaikan itu, Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazir Khalid menjelaskan bantuan baik pulih pula dinaikkan pada kadar maksimum RM15,000 di Semenanjung, manakala bagi Sabah, Sarawak dan Labuan dinaikkan ke kadar maksimum RM17,000. Sebelum ini, kadar baik pulih di Semenanjung adalah RM13,000 dan RM15,000 di Sabah, Sarawak serta Labuan. Justru beliau berharap dengan menaikkan kadar bantuan itu, kontraktor PRKM boleh meneruskan projek masing-masing kerana margin keuntungan dijamin mencukupi dengan nilai baharu yang diluluskan itu. Kenaikan nilai bantuan itu juga membolehkan kira-kira 13,000 unit rumah PRKM dilaksanakan di seluruh negara. Semangat kebersamaan rakyat Malaysia terus disemarakkan sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan. Justru penganjuran program Merdeka at Community Parlimen Lembah Pantai diyakini berupaya memupuk semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Di samping menyambut kemerdekaan, kita juga mesti tahu bahawa mengisi kemerdekaan itulah amat penting. Kerana pejuang-pejuang kita zaman datuk nenek moyang kita dulu yang memperjuangkan kemerdekaan ini. Program diisi dengan pelbagai aktiviti termasuk program derma darah dan jualan buah-buahan. Dan kami percaya program-program ini adalah satu program turun padang Jabatan Perangan untuk menyantun rakyat supaya bersama mengalu bahagian dan dalam aktiviti kemerdekaan inilah. Tujuan utama ialah kita untuk menyedarkan rakyat bahawa kemerdekaan itu bukanlah satu perkara yang mudah dicapai dan ia perlulah kita sebagai rakyat yang menikmati kemudahan ini, menikmati keamanan ini patut bersyukur dan sama-samalah kita kekalkan keamanan negara kita. Turut hadir Wakil Pengerusi Komuniti Keluarga Malaysia Parlimen Lembah Pantai, Datuk Yusri Ahmad. Setiap karya seni mempunyai makna tersendiri. Namun, bagi menghasilkan karya bermutu tinggi, minat, kemahiran serta kreativiti sangat dituntut sehingga memberi nilai yang mencecah ratusan ribu ringgit. Laporan Atika Makhtar. Raikan seni bukan untuk orang kayangan, malah untuk semua. Bersempena sambutan Hari Malaysia 2022,
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dengan kerjasama Persatuan Seni Persembahan Nutrik, Budaya dan Warisan menganjurkan pameran lakar seni Malaysia River of Life Kuala Lumpur bagi memberi peluang orang ramai menghayati hasil seni lukisan. Painting itu semahal RM20,000 ada satu painting yang kita bawa daripada galeri bawa ke jalanan. Jadi bila kita bawa tu maknanya ada artis-artis hebat watercolor, ada artis hebat kita kata cat minyak kan. Jadi karikatur kan. Jadi kita gabungkan itu dalam satu kawasan ni. Maknanya bukan dia orang ni hanya jalanan. Maknanya ada juga yang profesional yang berada di sini. Lebih 60 penggerak seni lukis menyertai pameran ini bagi menzahirkan kecintaan terhadap tanah air melalui seni lukisan. Pengunjung juga boleh beriadah di jajaran Sungai Kelang sambil melakar pemandangan di sekitar Masjid Jami'. Hari ini saya pun budak ni saya bawa sekali sebab tahu ada event memang saya nak tunjuk kat dia. Ada banyak painting dan dapat tahu ada boleh melukis. So ni memang saya exposekan dekat dia orang lah. Pemilihan lokasi di jajaran River of Life juga bersesuaian memandangkan ia mampu memberi inspirasi kepada orang seni untuk berkarya. Kerana painting ni dulu memang tempat orang berkarya pada masa dulu dan memang of course lah saya rasa dengan senario sungainya penemuan antara dua sungai ni yang mana sinilah sebenarnya Kuala Lumpur mula-mula wujud. DBKL cuba bantu dari segi sponsor, dari segi menganjurkan ini. Dan kita harap masyarakat yang berada dekat Kuala Lumpur datang untuk bantu mereka-mereka ni yang ada banyak range mereka ni. Ada yang memang dah ada nama, ada masih lagi awal tapi bakat seni mereka tu dah ada. Pelbagai aktiviti disediakan pihak penganjur, antaranya demonstrasi lukisan, sesi ramah mesra bersama pelukis, pameran hasil seni lukisan, jualan lukisan serta cenderamata yang bertemakan Kuala Lumpur. Publik siapa-siapa yang datang ke sini, kita orang sediakan tempat-tempat, meja, easel, datang saya boleh melukis for free, percuma. Kan, bawa anak-anak apa semua keluarga kan duduk tepi sungai tu melukis. Dan seni ni bagus untuk terapi. Sambutan hebat. Alhamdulillah hebatlah. So yang datang tu memang minat. Ada yang daripada pelancong daripada luar. Dekat sini memang pelancong luar lah. 60% pelancong luar. Yang datang memang kebanyakannya nak tahu, nak tengok dan dia ambil kontak kita pun number. Ada artis daripada luar pun ada. Daripada China tadi ada. Saya sangat harap diteruskan. Mungkin boleh buat sebulan sekali. Dekat area-area sini sebulan sekali baru orang semakin tahulah. Jadi apa tunggu lagi? Jom datang beramai-ramai ke Amboi, Lakar Seni Malaysia dan saksikan sendiri keindahan lukisan yang dilakar oleh pelukis berbakat tanah air mahupun antarabangsa. Atikah Maktar, RTM. Perkembangan sukan melibatkan final Piala Tun Sharifah Roziah 2022. Jaringan Fatin Syahidah Azmi pada masa tambahan berjaya membantu Melaka United mempertahankan kejuaraan kejohanan tersebut. Skuad wanita Melaka United menang dengan keputusan 1-0 menewaskan Negeri Sembilan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. Kemenangan berkenaan mengulangi kejayaan Melaka United menjulang piala berkenaan pada edisi 2019. Dalam perlawanan tersebut, skuad Negeri Sembilan yang turun dengan semangat juang tinggi menguasai keseluruhan babak pertama apabila mencipta beberapa percubaan. Aksi babak kedua berlangsung penuh debaran yang menyaksikan skuad Melaka United kendalian S. Ganesan Pillay mula menemui rentak permainan menerusi percubaan tepat pemain tengah Fatin Syahidah pada minit ke-71 namun berjaya ditepis penjaga gol Negeri Sembilan Nur Iza Syikin Abdul Razak. Kedudukan 0-0 memaksa perlawanan diheret ke masa tambahan sebelum Fatin Syahidah menjaringkan gol kemenangan buat Melaka United.
Perkembangan sukan permotoran, pelumba empat roda negara Jazman Jaafar kini dalam persiapan bagi menyertai pusingan akhir GT World Challenge Asia 2022 dalam kategori GT3 yang akan berlangsung di Okayama, Jepun pada 23 hingga 25 September ini. Ketika ini, pelumba berusia 30 tahun itu dan rakan sepasukannya, Tunku Abu Bakar Sultan Ibrahim yang mewakili pasukan 888 JMR berada di tempat kelima keseluruhan. Sekarang kami dalam tempat kelima dalam mata points. So insya-Allah kita ia adalah salah satu lita yang buat pertama kali saya akan berlumba di sana di Okayama, Jepun bersama teammate saya pasukan Tunku Abu Bakar lah. Beliau ditemui selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Saudara, laporan itu menutup perkembangan dari Kuala Lumpur. Untuk laporan lain, berita wilayah kembali semula bersama Alif selepas ini. Baik, Smart MOS, aplikasi telefon pintar yang dibangunkan bagi membantu pengurusan masjid mengawal penggunaan elektrik. Tidak hanya menjimatkan tenaga, malah aplikasi itu turut dilengkapi ciri-ciri keselamatan. Justru aplikasi serupa juga bakal diperluas ke sekolah-sekolah bagi membantu mengawal penggunaan tenaga sekaligus mengelakkan pembaziran. Dan ada color, so Ustaz tekan je. Ini memang banyak menolonglah kepada itu sekolah-sekolah supaya especially untuk kos dia lah boleh mengulangkan banyak itu energi macam kita yang digalakkan oleh kerajaan kan, kita nak save energi untuk semua greenkan kita punya kawasan kan. Jadi I harap lebih banyak lagi company boleh mengikut jejak kaki lah macam kita buat lah. Aplikasi itu telah dibangunkan syarikat pemaju perumahan Wawasan Intech Properties sebagai tanggungjawab sosial korporat CSR mendapat kerjasama syarikat pemaju Kotasas dan Go Smart Lifestyle System. Saudara, semangat juang yang tinggi dan kasih kepada negara mendorong diri terus mempertahankan kedaulatan negara. Walaupun telah hampir 50 tahun berlalu, semangat itu terus kekal dan tidak pernah pudar. Menceritakan detik pahit dan manis menentang komunis, wartawan Taufik Salimi menyelami kisah veteran tentera Lance Corporal Muhammad Zain Muhammad Sharif. Berkhidmat antara 1969 hingga 1979, Lance Corporal Muhammad Zaini menceritakan detik cemas mengejar komunis sendirian antara peristiwa pertempuran yang sukar dilupakan. Dalam tempoh 10 tahun berkhidmat, beliau berpeluang menyertai 10 operasi. Ops Ular pada tahun 1971 menjadi yang pertama disertai apabila beliau dipilih atas dasar rajin menimba ilmu. Orang dulu pergi operasi bukan kosong. Contoh dia, kanan sebelah tu. Masa tu dia baru kapten. Dia ada satu ilmu yang digunakan kalau nak masuk, apabila nak jalan, satu lepas rehat, lepas tu dia akan nak move, nak berjalan, dia akan pergi tanpa pokok. Lepas tu kalau dia sekiranya tanpa pokok tu dia termenung sekejap dalam 2-3 saat, lepas tu kata berjaga-jaga, kita berjagalah. Memang bertempur, mesti jumpa. Dalam operasi itu, beliau bersama 100 rakan platunnya diarahkan terjun daripada trap dan mengatur strategi menjejaki komunis bintang 3. Sampai dalam pukul 6 lebih pagi, terus komunis terlintas. Tak tahulah siapa tembak, satu komunis tembak. Mana platoon yang dapat tu, masa tu ada satu sebelah saya lah, Skot 26. Nama dia Yunus. Nama Yunus juga.
senjata dia tu stoppages. Dia tembak, dia peluru dia bersaing kan, tak boleh keluar. Dia komis tu naik ikut depan dia. Dia berjerit dia, kopral, komis, saya ingat lagi. Tembaklah, tak boleh tembak, stoppages dia tu. Kita ke kanan yang paksa bantu dia lah. Beliau turut tidak pernah melupakan detik-detik tragis kehilangan rakan satu pelatun ketika operasi di Sarawak. Memang nasib kita tak baik. Kebetulan kita sampai ke RP itu memang gesam, tebal. Gesam tebal tu kita nak buat attack tu memang tak boleh. Kerana fire ditembak oleh komis, seorang orang kita meninggal. Depan saya betul-betul dia mati. Pecah kepala ni. Otak terkeluar. 43 tahun lalu, Lance Corporal Muhammad Zaini Akur meninggalkan ATM atas sebab yang tidak dapat dielakkan. Namun, semangat cintakan tanah air kekal menebal di dalam diri. Beliau dianugerahkan Pingat Jasa Malaysia dan Pingat Ibrahim Sultan atas jasa dan perjuangan beliau menentang komunis. Kini beliau aktif di dalam Persatuan Memanah Negeri Johor. Meski berbeza perjuangan, namun prinsip demi negara tercinta, impiannya sudah pasti mahu melihat anak-anak didiknya meraih pingat emas pada setiap kejohanan disertai. Dalam kita menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia, antara jasa yang perlu diingati adalah pengorbanan dan perjuangan tentera veteran kita mempertahankan tanah air. Tanpa mereka, mungkin kita tidak akan menikmati keamanan di Malaysia yang cukup berdaulat ini. Taufik Salimin, RTM. Baik, sedikit perkembangan sukan. Aksi bola sepak Liga Super yang berlangsung di Stadium Darul Makmur Kuantan malam tadi, Kuala Lumpur KL City FC menewaskan Seri Pahang FC dengan keputusan 2-0. Kelemahan jentera pertahanan tuan rumah menjadi punca pasukan pelawat berjaya meraih 3 mata berharga. Dalam perlawanan tersebut, pasukan tuan rumah bermula garang dengan David William Rolly melakukan percubaan bagi mendapatkan jaringan dari dalam kotak penalti seawal minit pertama, namun berjaya digagalkan penjaga gol KL City FC, Kevin Ray Mendoza. Gol pertama KL City FC diperoleh pada minit ke-30 menerusi Hakimi Azim Rosli yang memanfaatkan situasi kelam kabut di depan gawang tuan rumah. Babak kedua menyaksikan giliran Kapten KL City FC, Zafri Yahya, meledak gol kedua pasukan hasil hantaran Leret Jordan Mitah dalam kotak penalti. Keputusan 2-0 kekal hingga wisil penamat. Kemenangan itu meletakkan KL City di tangga kelima dengan 25 mata, manakala Seri Pahang menghuni kedudukan ke-7 dengan 21 mata. Baik, lapangan terbang antarabangsa Melaka LTAM Batu Berendam kembali beroperasi hari ini selepas terhenti akibat pandemik. Pesawat ATR 72 milik Batik Air selamat mendarat di LTAM pada pukul 11.29 pagi dengan membawa 38 penumpang dari Pulau Pinang. Menurut Exco Pelancongan Warisan dan Kebudayaan Negeri Datuk Muhammad Jailani Khamis, bagi penerbangan antarabangsa pula adalah laluan ke Pekanbaru Indonesia. Jelasnya ini merupakan satu permulaan yang baik bagi merancakkan kembali sektor pelancongan. Jadi kita telah bekerjasama dengan kerajaan Indonesia sebenarnya di peringkat kementerian mereka bermula daripada 1 April tempoh hari dan ianya dapat direalisasikan dalam masa hampir 4 bulan di mana mereka membuka ruangan untuk laluan ke Malaysia, khususnya Melaka sebenarnya, dan Melaka antara pelabuhan lapangan terbang yang terawal sebenarnya dibuka laluannya.
Perkhidmatan Batik Air menawarkan harga RM129 sehala bagi penerbangan ke Pulau Pinang dan RM695,999 atau kira-kira RM200 sehala bagi penerbangan ke Pekanbaru Indonesia. Penerbangan dari Melaka ke Pulau Pinang dan Pekanbaru dijadual beroperasi setiap hari. Baik, 10% atau RM6 bilion daripada RM60.9 bilion nilai pelaburan Johor yang direkodkan sehingga Jun lalu adalah menerusi sektor perkhidmatan dan pembuatan. China mencatatkan pelaburan tertinggi dengan 60% diikuti Singapura dan Korea Selatan. Exco Pelaburan Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna Lee Ting Han berkata, kerajaan negeri juga berusaha menarik pelabur skala lebih besar terutama sektor perusahaan serta industri kecil dan sederhana. Setakat ni kita masih dalam perbincangan dalam satu negotiation yang dengan pelbagai pelabur. Sejak pembukaan sempadan, kita memang telah menyaksikan pelbagai pelabur terutama daripada Singapura, UK dan juga US menyatakan interest mereka untuk datang ke negeri Johor dan banyak lagi sedang dalam proses perbincangan lagi dan kita jangka kita akan dapat merealisasikan beberapa projek berskala besar lagi dalam suku ketiga dan keempat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program keterlibatan SIRIM bersama industri di Persada Johor. RM100 juta diperuntukkan SIRIM Berhad bagi membantu 20,000 usahawan kecil dan sederhana di seluruh negara yang terjejas akibat COVID-19. Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan SIRIM, Datuk Dr. Ahmad Sabirin Arsyad berkata, bantuan itu dapat membangunkan kembali industri terlibat dan berjaya menjana pendapatan sehingga RM7 bilion. Menurutnya, industri kecil sederhana IKS amat penting untuk dibantu yang merupakan tulang belakang industri bagi negara ini. SIRIM kita lebih kurang 20,000 syarikat kita dah bantu selepas pasal pandemik dan kita memang ada beberapa grant-grant daripada agensi-agensi yang berkaitan bagi bantu agensi-agensi inilah dan di sinilah kita bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi membolehkan semua industri yang terlibat dibangunkan semula dan apa kita lihat pada the last one or two years industri telah dibangunkan dan banyak yang berjaya bangkit kembali dan lebih maju pada dulu lagi insya-Allah. SIRIM juga mengambil pelbagai langkah untuk mempertingkatkan usaha membantu perkembangan industri melalui program-program teknologi perindustrian dan kualiti. Beliau berkata demikian selepas program keterlibatan SIRIM bersama industri di Persada Johor. Baik saudara, berita wilayah 12 September 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Terus kibarkan jalur gemilang, semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Saya Alif Ashraf Kamanur. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.